Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah SWT kerana dengan limpah kurnia dan inayah jua kita dapat bersama-sama pada hari yang berbahagia ini sempena persidangan polis bantuan ke-28 pada hari ini. Terlebih dahulu, saya mengucapkan selamat datang dan jutaan terima kasih saya ucapkan kepada Yang Dihormati Tan Sri Datuk Seri Ketua Polis Negara Khalid bin Abu Bakar, Pucuk Pimpinan Kanan BDRM dan kerana sudi hadir pada persidangan kali ini. Saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih tidak terhingga kepada Yang Dihormati CP Datuk Rosli bin Ahmad, Pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Bukit Aman, dan pegawai-pegawai di atas kerjasama yang erat yang telah dihulurkan bagi melancarkan persidangan pada kali ini. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Persatuan Saudagar Selatan yang diketuai oleh Cik Nozalina Suraya binti Muhammad kerana telah membantu dalam menjayakan persidangan kali ini. Kaulangan penghargaan juga dan terima kasih kepada semua agensi, syarikat dan semua pihak yang menghulurkan sumbangan bagi membantu menjayakan persidangan pada tahun ini. Terima kasih juga kepada pegawai-pegawai Polis Raja Malaysia dari pelbagai jabatan dan pegawai-pegawai dari agensi polis bantuan yang telah memerah tenaga dan menyumbangkan idea dalam menambah baik pengurusan polis bantuan bagi meningkatkan profesionalisme untuk unit polis bantuan agar lebih kompeten, disegani dan dihormati. Hadirin yang saya hormati sekalian, persidangan yang diadakan setiap tahun ini adalah satu platform terbaik untuk membincangkan masalah-masalah berkaitan pengurusan polis bantuan dan seminar keselamatan, pula dapat memberi pendedahan kepada semua agensi tentang keadaan jenayah masa kini dan peranan yang perlu dimainkan dalam membantu pencegahan jenayah. Hubungan yang baik yang dijalin di antara PDRM dan agensi polis bantuan ini akan dapat menyelesaikan banyak isu dan masalah yang dihadapi. Semakin besar sesebuah organisasi itu, maka semakin bertambah dan semakin besarlah peranan, tugas dan tanggungjawab untuk memantau, mengawal dan menyelia bagi memastikan ianya berjalan di atas landasan yang betul dan baik. Sukacita ingin saya mengingatkan bahawa penubuhan polis bantuan adalah mengikut bahagian 9 Akta Polis 1967, Akta 334 dan Peraturan Polis Bantuan 1970 PUA 461 yang telah jelas menyatakan bahawa polis bantuan adalah sebahagian dari warga Polis Raja Malaysia, bukan sahaja sebagai mata dan telinga kepada pasukan Polis Raja Malaysia, tetapi ia juga sebagai pembantu yang efektif dan tenaga tambahan yang sangat diperlukan untuk mengambil tindakan awal mencegah jenayah serta mengekang berlakunya kejadian jenayah di kawasan atau premis masing-masing. Sehubungan dengan itu, ingin saya mengingatkan kepada semua lapisan pegawai serta anggota polis bantuan yang berkhidmat mengikut agensi masing-masing agar sentiasa menjaga tahap disiplin yang tinggi, berintegriti serta berketerampilan kemas, termasuk berada dalam keadaan siap siaga sentiasa ketika menjalankan tugas kerana ia turut melampangkan serta mencerminkan imej PDRM secara keseluruhannya. Selain dari itu, saya turut ingin mengingatkan semua pegawai dan anggota polis bantuan di bawah sediaan agensi masing-masing supaya menerapkan nilai-nilai murni dan menjalankan tugas harian secara berhemah
bersopan santun serta sentiasa bekerjasama dengan orang awam dan ahli-ahli apa yang lain bagi mengeratkan lagi perhubungan antara satu sama lain. Kita juga sedar bahawa agensi polis bantuan yang kebanyakannya adalah syarikat-syarikat korporat dan sebagai sebuah entiti perniagaan yang melibatkan perluasan dan perkembangan perniagaan. Untuk itu, penambahbaikan peraturan polis bantuan 1970 Pemerintahan Umum A461 perlu dilaksanakan bagi memantapkan lagi pengurusan serta perkhidmatan polis bantuan secara keseluruhannya untuk menampung keperluan semasa yang semakin mencabar selari dengan prosedur zaman sekarang. Hadirin sekalian, era globalisasi dunia mencetuskan banyak perubahan dalam menghayati kehidupan selepas arus pasca permodernan. Perubahan terhadap gaya hidup berorientasikan kemajuan teknologi maklumat sehingga berjaya merubah bentuk pemilikan ideologi, budaya dan berbagai elemen negatif dari luar dapat memasuki ruang negara ini tanpa sekatan dan kawalan. Oleh kerana faktor tersebut, tugas unit polis bantuan pada hari ini turut semakin berat kerana hari ini isu keselamatan sudah menjadi semakin kompleks. Jika dahulu ancaman dapat dilihat melalui serangan tentera musuh yang ramai lengkap dengan peralatan perang, tetapi hari ini sejumlah individu termasuk pertubuhan pengganas yang mempunyai rangkaian dengan berbagai pihak di dalam dan luar negara mempunyai kepakaran menggunakan teknologi dan keupayaan melakukan pelbagai perlakuan jenayah termasuk penipuan, fitnah, hasutan dan manipulasi yang mampu menyebabkan kerosakan, kekacauan dan kerugian besar di dalam negara secara amnya, serta akan memberi impak kepada syarikat-syarikat perniagaan, terutama instalasi perniagaan yang telah digazetkan sebagai sasaran penting negara di bawah kawal setia unit polis bantuan. Sehubungan dengan itu, usaha mempertingkatkan tahap keselamatan perlu dilakukan dengan menggunakan pendekatan bersepadu, iaitu gabungan teknologi dan tenaga manusia bagi memaksimumkan kawalan keselamatan dari sebarang ancaman yang tidak dijangka. Sejaga dengan keperluan serta ancaman semasa itu, saya ingin menyarankan kepada pucuk pimpinan PDRM agar menyediakan model pelaksanaan latihan dalam perkhidmatan kepada semua pegawai dan anggota polis bantuan sebagai langkah proaktif untuk pembangunan kompetensi unit polis bantuan bagi tujuan peningkatan kemahiran dari aspek keselamatan, ibarat menyediakan payung sebelum hujan. Keperluan ini dianggap penting memandangkan latihan asas yang diberikan oleh Pusat Latihan Polis kepada pegawai dan anggota polis bantuan hanya memakan masa 9 minggu, serta dilihat tidak mencukupi bagi melahirkan serta melatih seorang anggota polis bantuan yang berpengetahuan tinggi dalam bidang keselamatan. Selain dari itu, saya memohon kepada Yang Dihormati Tan Sri Datuk Sri Khalid bin Abu Bakar, Ketua Polis Negara, supaya mempertimbangkan dan memberi kelulusan kepada pengurusan Persatuan Polis Bantuan Malaysia untuk mengakses serta memiliki salinan PTKPN H601 yang diklasifikasikan terhad untuk kegunaan apa sebagai rujukan dan panduan menjalankan tugas. Ini adalah berdasarkan perluasan bidang tugas serta tanggungjawab unit polis bantuan yang kini dilihat semakin mencabar serta memerlukan garis panduan yang lebih komprehensif sebagai rujukan untuk melaksanakan tugas harian mengikut konteks perundangan. Dengan adanya PTKPN H602, diharap ianya akan dapat membantu untuk menambah baik
pengurusan Persatuan Polis Bantuan Malaysia. Daripada berlakunya pelanggaran serta pencanggahan prosedur kerja sedia ada bagi meningkatkan profesionalisme dan keberkesanan perkhidmatan kepada orang awam. Hadirin sekalian, bagi mewujudkan rangkaian komunikasi yang lebih efektif kepada semua ahli, Persatuan Polis Bantuan Malaysia telah menyediakan portal laman web ataupun sesawang persatuan sejak tahun lepas sebagai langkah penambahbaikan perkongsian maklumat antara komuniti yang boleh dilayari oleh semua ahli-ahli APA. Walau bagaimanapun, penggunaan laman sesawang persatuan ini didapati kurang mendapat sambutan dari ahli dan agensi-agensi polis bantuan disebabkan ianya tidak diberi penekanan sejajarnya serta tiada kesedaran betapa pentingnya perkongsian maklumat dan melaksanakan tugas harian terutama dalam bidang keselamatan. Bagi memastikan laman sesawang ini terus aktif, APA kini dalam proses untuk melantik pentadbir untuk mengemas kini setiap profil agensi yang telah berdaftar dengan persatuan. Sehubungan dengan itu, saya turut menyeru kepada semua agensi berdaftar untuk menyenaraikan sekurang-kurangnya 2 orang anggota dari setiap agensi kepada admin persatuan untuk membantu mengemas kini data agensi masing-masing di dalam laman sesawang ini sebagai langkah permulaan yang komited dalam menjayakan dan mewujudkan kolaborasi bersama semua agensi. Sebagai mengakhiri ucapan, sekali lagi bagi pihak Persatuan Polis Bantuan Malaysia ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Tan Sri Datuk Sri Khalid bin Abu Bakar, Ketua Polis Negara dan pucuk pimpinan PJRM kerana sudi hadir ke persidangan Polis Bantuan ke-28 pada hari ini. Saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Tan Sri Datuk Sri Ketua Polis Negara kerana telah mewajibkan semua agensi yang telah diberi kelulusan polis bantuan untuk menjadi ahli APA yang kini telah mempunyai jumlah keseluruhan seramai 235 agensi, dan yang telah memohon untuk menjadi ahli adalah 127 ahli pada setakat ini. Agensi yang berdaftar yang terdiri daripada agensi-agensi kerajaan, badan berkanun, syarikat GLC, pihak berkuasa tempatan dan syarikat swasta. Di samping itu juga saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah kepada ahli-ahli jawatan kuasa APA yang baru dilantik bagi sesi 2017 dan 2018. Saya yakin dan percaya dengan sikap komited dan membekalkan iltizam yang tinggi, kita semua akan berjaya merealisasikan agenda persidangan yang sedang kita laksanakan hari ini. Mudah-mudahan segala usaha murni yang kita gemblengkan akan mendapat keredaan Allah SWT juga, insya-Allah. Akhir sekali adalah menjadi harapan persatuan agar lebih banyak agensi-agensi korporat dan kerajaan menjadi ahli persatuan Polis Bantuan Malaysia. Andai kata terdapat kekurangan sepanjang persidangan kali ini, selaku tuan rumah, pihak persatuan ingin memohon ampun dan maaf. Sebelum mengakhiri ucapan saya pada pagi ini, saya ingin mengakhiri ucapan ini dengan dua rangkap pantun. Negara aman, ketangkasan polis bertindak, menggadai nyawa, mementras jenayah. Polis dan pemimpin berjiwa patriotik, apabila berjuang tidak pernah mengalah. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.